Buletin Didik 5 Januari bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekolah yang terjejas banjir di Taman Sri Muda Selangor bersedia menerima pelajar sebaik sesi persekolahan penggal ketiga dibuka Isnin ini. Menurut Pengetua Sekolah Menengah Taman Sri Muda Shah Alam, Datuk M. Magendran, kerja-kerja pembersihan sekolah telah dijalankan. Malah pihak sekolah turut menyediakan pelbagai bantuan untuk pelajar yang terjejas banjir. Datuk Magendran berkata ketika ini hanya bilik darjah di aras bawah yang masih belum boleh digunakan. Namun pihak Kementerian Pendidikan KPM telah melakukan pemeriksaan dan akan membaik pulih kelas yang rosak. Saya difahamkan bahawa pihak kementerian jabatan sedang giat berbincang untuk memastikan sekolah ini dapat dibaik pulih dengan sekadar mungkin. Sehingga kini 80% kawasan sekolah telah siap dibersihkan daripada kesan banjir. Usaha pembersihan turut dibantu sukarelawan badan bukan kerajaan serta Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Selain itu, sekolah berhampiran turut menyampaikan sumbangan peralatan mengajar kepada SMK Taman Sri Muda. Menurut Datuk Magendran, pelajar yang terjejas akibat banjir juga akan diberi bantuan baju, peralatan dan buku sekolah. Kita juga mempunyai pihak-pihak yang telah datang menghulurkan bantuan pakaian yang telah kami kumpulkan di store. Jadi untuk mengedarkan pakaian itu pun kita mesti berjumpa dengan murid. Jadi untuk itu mereka harus datang ke sekolah supaya kita dapat tahu sejauh mana mereka terjejas akibat banjir, apa yang boleh kita buat. Pada 18 Disember lalu, Taman Sri Muda Shah Alam dilanda banjir terburuk yang telah menenggelamkan hampir keseluruhan kawasan itu. Ia termasuk SMK Taman Sri Muda di mana aras bawah bilik darjah ditenggelami air dalam tempoh 24 jam. Anggaran kerosakan sekolah dijangka lebih RM2 juta kerana kerosakan makmal komputer, makmal sains dan bilik peralatan sukan. Sementara itu, di Pahang, sebahagian besar sesi persekolahan yang terjejas akibat banjir akan diteruskan 10 Januari ini. Bagaimanapun, guru dan pelajar dinasihatkan bersabar dengan kekurangan sementara yang dialami apabila sekolah yang terkesan banjir dibuka semula minggu depan sebelum keadaan pulih sepenuhnya. Dalam keadaan macam ini, kita kena consider dengan masyarakat juga. Jangan suruh keluar dan sebagainya. Kalau mereka duduk boleh, kita akan belajar tapi tengok macam mana. Kalau banyak sangat itu adalah disebut tadi yang tidak ada progres tadi, kita akan buka berasa kepada progres tadi. Ya, keseluruhannya 10 bulan kita boleh buka sekolah lah. Tapi ada sekolah-sekolah tertentu dibuka pada progres. Berucap ketika menyampaikan perutusan 2022 secara maya siang tadi, Muhammad Rosli berkata lebih 100 sekolah di negeri itu dilanda banjir dengan 60 daripadanya dilaporkan rosak teruk. Kerja pembersihan giat dijalankan termasuk baik pulih mengganti peralatan rosak yang akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Lebih 200 sekolah di Pahang juga dijadikan pusat pemindahan sementara PPS, tetapi sebahagian besar sudah ditutup. Pemantauan di PPS masih beroperasi sedang dilakukan sebelum tindakan lanjut diputuskan mengikut keadaan semasa. Lebih 200 warga pendidik dari Terengganu turun padang untuk menjalankan misi bantuan bagi membantu kerja-kerja pasca banjir membersih sekolah di daerah Bentong, Pahang yang terjejas teruk dalam banjir baru-baru ini. Program anjuran Majlis Pegawai Pendidikan Daerah Terengganu dan Jabatan Pendidikan Negeri JPNT dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu itu bertujuan membantu warga sekolah dan keluarga murid yang terkesan dengan bencana tersebut. Pengarah Jabatan Pendidikan Terengganu, Salih Abdul Ghani berkata, kesukaran dialami warga pendidik dan ahli keluarga pelajar susulan banjir luar biasa di Bentong mendapat perhatian mereka. Atas dasar simpati dengan nasib dialami mereka, warga pendidikan Terengganu telah menggerakkan misi kemanusiaan bantuan bencana banjir bagi meringankan bebanan guru dan ahli keluarga pelajar. Misi akan memberi tumpuan kepada membersihkan bangunan SMK Bentong, Pahang dan menziarahi beberapa rumah murid yang terkesan. Usaha itu diharap dapat membantu meringankan beban warga sekolah sebagai persediaan bagi pembukaan sekolah. Jadi kita harapkan bantuan ini akan dapat meringankan beban dan seterusnya mencapai matlamat pihak Kementerian Pendidikan Malaysia
di mana kalau kita lihat pihak kementerian sangat mengharapkan semua warga pendidikan bergerak untuk membantu rakan-rakan yang memerlukan. Sumbangan RM80,000 hasil kutipan daripada warga pendidikan Terengganu disampaikan kepada guru-guru dan keluarga murid yang terjejas. Di Selangor, sumbangan berjumlah RM700,000 disalurkan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam misi membantu mangsa banjir. Sumbangan itu diperoleh hasil kutipan daripada pelbagai agensi kerajaan, alumni dan juga pihak ketiga. Semua hasil kutipan itu telah diserahkan kepada mangsa banjir yang terjejas teruk sepanjang 14 hari misi tersebut digerakkan. Selain bantuan kewangan, lebih 2,000 sukarelawan terdiri daripada kaki tangan dan pelajar UKM turut menghulurkan bantuan secara pasca banjir. Semalam, misi bantuan diteruskan bersama Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad ke Bangi dan Dengkil bagi menyantuni warga KPT dan UKM yang terkesan. Mereka menyampaikan sumbangan kelengkapan asas rumah dan bantuan tunai yang disumbangkan oleh UKM, alumni UKM dan Pusat Zakat UKM untuk meringankan beban mereka. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDM. Masih dengan laporan banjir, jumlah mangsa di Johor berkurangan kepada 4,744 orang di 67 PPS di 7 daerah terjejas. Bilangan itu berkurangan berbanding hampir 5,400 orang pagi tadi. Di Mersing, setakat jam 6 petang tadi, jumlah mangsa yang ditempatkan di 6 PPS bertambah kepada 516 berbanding 470 orang pagi tadi. Segamat masih mencatat jumlah mangsa tertinggi diikuti Tangkak, Muar, Kota Tinggi, Keluang dan Batu Pahat. Kita sebelum apa-apa kita dipindah ke sinilah. Memang 2 hari tu I dah masuk dalam rumah kan. Jadi kita semua dipindah ke kemari lah. So pada cuaca pun dah bertambah baik. So apa harapan nak pulang cepat ke macam mana? Harapannya kalau boleh nak balik lah cuba sebab kita yelah kat sini dah 2 hari kan. Lagipun tak berapa ni kan. Bolehlah kita balik kemas rumah ke macam mana. Ada keadaan rumah saya kalau banjir biasa kadang-kadang paras-paras lutut, kadang-kadang paras kualiti tergantung air pasang, ketinggian air pasang besar. Tambah lagi dengan air hujan, jadi parit-parit yang ada sekitar rumah tu penuh dan melimpah. Air sawah tu melimpah ke rumah. Sebab tengok keadaan cuaca pun dah makin baik. Alhamdulillah tengok. Ingat, kalau tak ada apa-apa ke harapan ingat petani ke ataupun tengok ramalan cuaca lah macam mana. Kita kalau agak air dah mula pasang rendah kita boleh balik. Sehingga jam 6 petang tadi, Johor mencatat mangsa banjir paling ramai membabitkan 1,275 keluarga. Jumlah mangsa kedua tertinggi adalah di Sabah iaitu 2,752 orang daripada 1,135 keluarga di 24 PPS. Di Pahang, 1,166 mangsa banjir masih berada di 21 PPS setakat 6 petang tadi melibatkan Temeloh, Bera, Kuantan, Pekan dan Rompin. Mangsa banjir di Negeri Sembilan pula menyusut kepada 826 orang berbanding 1,488 di 15 PPS tengah hari tadi. Di Melaka, jumlah mangsa turun kepada 459 di 7 PPS. Setakat ini, bilangan mangsa di Selangor pula kekal 40 orang di Kuala Langat. Manakala di Terengganu, kesemua 19 orang mangsa banjir di 2 PPS di Kemaman telah pulang ke rumah masing-masing. Sebagai pelapis generasi, anak muda perlu membina identiti, keyakinan diri dan esteem diri yang positif. Selain diri sendiri, ibu bapa memainkan peranan penting dalam memperjuangkan hak anak-anak. Mereka perlu bersikap lebih terbuka dan memberi kepercayaan kepada bakat dan potensi anak-anak.
Tidak dinafikan sebagai ibu bapa, naluri untuk melindungi anak-anak sentiasa ada. Ironinya, penglibatan ibu bapa yang berlebihan boleh membantutkan pencapaian potensi penuh anak-anak. Justru mereka perlu memastikan pelibatan ini tidak menimbulkan kekeliruan dan bersepakat dalam hal mendidik anak-anak. Sikap saling menghormati perlu dipupuk antara ibu bapa dengan anak. Dalam mengharungi cabaran masa kini, gaya keibubapaan acuan lama tidak lagi sesuai. Tapi dalam keadaan sekarang ni terlalu banyak role model di luar sana. Yes. Dengan itu ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting yang memastikan bahawa anak ini attachmentnya dengan ibu bapa sangat kuat. Supaya apa-apa yang berlaku anak ini akan rujuk pada ibu bapa untuk kita kata untuk sama-sama selesaikan masalah. Bila sama-sama selesaikan masalah maksudnya kita bawa anak-anak kita itu sama-sama untuk membuat keputusan. Ibu bapa perlu bertegas tetapi pada masa sama harus memberi peluang untuk anak-anak menyuarakan pendapat sekaligus mengasah kemahiran berfikir aras tinggi yang menggalakkan golongan muda mencari jawapan. Justru anak-anak perlu diberi peluang berfikir secara rasional sebelum menjawab. Kegagalan memberi anak-anak ruang untuk bersuara akan menimbulkan sikap memberontak dalam kalangan mereka. Kita tahu bahawa ibu bapa ni kadang-kadang memang nak mengongkong anaknya, bukan disebabkan oleh dia suka, tetapi untuk memastikan bahawa anak itu dipantau supaya tidak terjebak dengan apa-apa gejala negatif di luar sana. Tetapi hakikatnya ibu bapa perlu sedar bahawa apabila mereka mengongkong minda, mereka mengongkong kebebasan, dan akhirnya anak ini tadi tidak akan dapat kecekalan itu. Dia tidak akan dapat ketabahan itu kerana ketabahan itu sebenarnya dibina daripada kecil lagi. Selain itu, ibu bapa perlu memberi ruang untuk anak-anak berdikari, belajar integriti dan bertanggungjawab atas kesilapan diri sendiri dari usia yang muda. Oh, angkasawan kita telah terkeluar dari kapal angkasanya dan sedang berlingkar-lingkar. Saya tak dapat nak tolak dia dan dia sendiri pun tak dapat nak tolak diri dia. Kenapa? Kerana keadaan di angkasa sendiri yang tidak ada udara, bermakna tidak ada geseran. Jadi sebab itulah mereka memerlukan pack khas untuk membantu pergerakan mereka dengan menujah gas nitrogen. Apapun, adakah anda tertanya kenapa saya tak boleh sentuh angkasawan kita? Ini kerana ini cumalah satu imej maya bagi satu objek yang sebenar yang berada di bawah sana. Imej maya berbeza dengan imej nyata. Imej maya ialah imej yang tidak boleh ditangkap atas skrin berbanding dengan imej nyata seperti kita lihat di pawagam. Okey, jom kita perhatikan objek sebenar di bawah sana. Terdapat dua satah yang membolehkan ilusi ini terbentuk. Satu ialah satu satah condong yang berada di dalam ruangan ini, manakala satu lagi satah melengkung yang berada di atasnya. Cahaya yang terpantul dari objek di bawah sana akan naik ke atas dan akan dipantulkan semua ke bawah oleh satah melengkung. Manakala satah condong akan memantulkan pula cahaya tersebut keluar dan membentuk imej maya. Jika anda senyum kepada seseorang, tentunya suasana mesra akan wujud apabila individu itu membalas senyuman yang diberikan. Namun berbeza dengan seorang wanita di New Zealand yang dilahirkan dengan sindrom ganjil, dia langsung tidak boleh mengukir senyuman. Lapor akhbar New York Post kemarin, Tela Clement, 24 tahun, menghidap gangguan neurologi dinamakan sindrom Mobius yang menjejaskan otot-otot kawalan ekspresi muka dan pergerakan mata. Akibat penyakit itu, Clement telah menghabiskan seluruh hidupnya tanpa dapat menggerakkan mata, mengangkat kening atau menggoyangkan bibir atasnya. Sindrom Mobius tidak mempunyai penawar, namun gejalanya boleh dirawat. Pada usia 12 tahun, Clement menjalani pembedahan senyuman di mana doktor memindahkan tisu lembut dari peha ke wajahnya dalam usaha memulihkan senyumannya. Bagaimanapun, prosedur itu gagal menyebabkan Clement mengalami wajah yang membengkak dan lebam.
Lebih malang, dia kemudian turut menjadi mangsa buli kerana wajahnya yang pelik. Kesan daripada itu, ketika berusia 18 tahun, Clement disahkan menghidap penyakit kemurungan yang teruk. Dia yang telah bersara daripada menjadi atlet kini giat menyertai syarahan awam untuk memberi inspirasi kepada orang lain yang mengalami kelainan wajah dan sindrom serupa. Persatuan Kopi Antarabangsa pernah mendedahkan penduduk Finland minum lebih banyak kopi berbanding negara lain di dunia dengan kira-kira 12 kilogram seorang setiap tahun. Jadi tidak hairanlah sebuah syarikat tempatan di sana giat melakukan inovasi dan tampil dengan solusi mesra alam menggunakan serbuk hampas kopi. Berpangkalan di Helsinki, syarikat Rens mencipta kasut sneakers kalis air diperbuat daripada hampas kopi serta botol-botol plastik. Ia satu cara mengurangkan imbang alam sekitar, di mana hampas kopi yang dibuang lazimnya mengeluarkan gas metana yang menyumbang kepada pemanasan global. Dianggarkan 6 juta tan hampas kopi dihantar ke tapak pelupusan sampah setiap tahun. When we started, we actually realized that only 5% of the coffee waste in the world actually got recycled, and coffee waste is a bio waste, but it's actually produced like a lot of methane, which is like 32 times more potent than CO2 greenhouse gas. So what we do here is that we just extend the life cycle. Bahagian atas kasut dihasilkan dengan 300 gram hampas kopi yang diproses dan digabung dengan pellet diperbuat daripada botol plastik. Manakala tapaknya diperbuat daripada getah asli. Kasut versi pertama dihasilkan pada 2019. Versi kedua pula bakal dihasilkan dengan sasaran lebih neutral alam sekitar, melibatkan lebih banyak aspek seperti pengeluaran, pembungkusan dan penghantaran. Dengan mengambil kira semua faktor ini, harga kasut Rens setanding produk berjenama lain, iaitu $109 sepasang atau lebih RM400. Sebuah muzium robot interaktif di Moskow, Rusia menyasarkan untuk memberi inspirasi kepada golongan muda. Pameran memaparkan pelbagai jenis robot itu juga sebagai meraikan pelbagai pencapaian dalam bidang robotik. Sudah tentulah yang paling teruja dengan pameran ini ialah kanak-kanak dan pecinta teknologi. Di Muzium Interaktif RoboStation, pengunjung boleh mengenali dan mempelajari pelbagai jenis serta keupayaan robot selain menari dan berinteraksi dengannya. Terdapat robot industri, haiwan dan mirip manusia yang mampu melakukan pelbagai tugas. Robot testpen ini contohnya boleh membuat persembahan mendeklamasi puisi dan berbual dengan pengunjung. Manakala di akuarium ini pula terdapat robot ikan. Diperbuat daripada gelas dan plastik, ia digerakkan dengan enjin ringan membolehkannya berenang di dalam air dan mampu mengesan halangan. Dari sisi lain, ia digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan kajian tentang dasar laut. Namun di sini, ia ditampilkan sebagai robot ikan untuk hiburan ramai. RoboStation mempunyai 40 robot dari United Kingdom, Korea Selatan, China dan Jepun. Pengunjung yang berminat juga boleh membeli atau menyewa robot-robot pilihan. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini melantik Scott O'Donnell sebagai pengarah teknikal baharu. Berasal dari Sydney, Australia, O'Donnell mengisi kekosongan Dato' Ong Kin Swee yang meletak jawatan September tahun lalu. Menariknya, beliau yang ditawarkan kontrak 3 tahun pernah beraksi bersama Kuala Lumpur. Yang pasti, O'Donnell bukan asing dalam senario bola sepak Asia. Sebagai pemain, beliau cukup dikenali dalam kalangan peminat bola sepak Singapura semasa beraksi dalam Liga S bersama Tampines Rovers. O'Donnell juga pernah menjadi jurulatih Geylang United pada 2003 hingga 2005. Malah bekas pemain Australia ini merupakan pemain import Kuala Lumpur pada 1994 hingga 1995. Beliau juga tampil selaku ketua jurulatih skuad kebangsaan Kemboja pada 2005 hingga 2010 sebelum menjadi pengajar kejurulatihan Akademi Bola Sepak India AIFF. There's no shortcuts. You've got to do the hard work, and we've got to get everyone on board. We can't expect the Football Association of Malaysia to do everything. We need to engage and collaborate with our stakeholders, the state associations, the professional clubs,
NFDP, the government departments, Ministry of Youth and Sports, Ministry of Education, players and coaches associations, you, the media and the fans. We need everyone on board to be working in the same direction to try and help us achieve our goals. Bagi FAM, kehadiran O'Donnell dilihat mampu memperkasakan skuad Harimau Malaya dengan pengalaman yang dimiliki. Lebih-lebih lagi program pembangunan untuk menyediakan pemain pelapis yang berkualiti. With his high qualification, I believe that we can go higher in our youth development, especially under 17 and under 20 and under 23. Presiden China Xi Jinping menyifatkan persiapan Sukan Olimpik musim sejuk Beijing 2022 kini berada dalam fasa akhir. Beliau melahirkan keyakinannya selepas melakukan tinjauan di beberapa lokasi tamasya termasuk gelanggang luncur laju kebangsaan, pusat media utama, perkampungan Olimpik, pusat operasi serta pangkalan latihan Projek Ais dan salji Air Kicang. Olimpik musim sejuk Beijing dijadual berlangsung pada 4 hingga 20 Februari nanti. Kesemua 12 lokasi pertandingan telah siap dibina dan memenuhi syarat pertandingan, manakala kawasan bukan pertandingan seperti 3 perkampungan Olimpik dan pusat media utama telah mula beroperasi. Pada 5 Oktober hingga Disember 2021, 8 gelanggang itu telah menganjurkan 10 acara antarabangsa berturut-turut. Selain menjadi tempat latihan antarabangsa selama 3 minggu dan perlawanan kepada 2 acara ujian domestik. Sukan Olimpik musim sejuk Beijing mempertandingkan 7 jenis sukan merangkumi 109 acara, antaranya hoki ais, luncur ais, ski, curling dan biathlon. Beijing terpilih sebagai penganjur dengan 44 undian mengatasi bandaraya Almaty, Kazakhstan yang ketinggalan 4 undian. Sememangnya kehebatan China sebagai penganjur tamasya sukan antarabangsa tidak boleh disangkal lagi sebagaimana dibuktikan ketika bergelar tuan rumah Olimpik 2008. Ketelitian mereka untuk memastikan segala-galanya berjalan lancar termasuklah dengan mengadakan latihan dalam upacara menyampaikan pingat. Baju seragam semasa upacara itu direka oleh Akademi Pusat Seni Halus China dan Institut Teknologi Fashion Beijing. Pada sukan musim sejuk ini, Malaysia hampir pasti diwakili atlet ski Jeffrey Webb dan Arwin Salihuddin. Jeffrey, 23 tahun, membuat penampilan kali kedua di Olimpik dan ketika ini berlatih di Amerika Syarikat, manakala Arwin, 17, memindahkan sesi latihannya ke Croatia untuk bersama-sama peluncur ski terbaik di dunia bagi penampilan sulungnya. Malaysia, sebuah negara tanpa salji, mencipta sejarah dengan penampilan pertama pada Olimpik musim sejuk 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan menerusi Julian Yee dan Jeffrey. Peluncur ais Juliet menamatkan acara pada kedudukan ke-25 bagi acara persorangan, manakala Jeffrey menduduki tempat ke-68 dalam acara Giant Slalom. Seterusnya, saksikan rakaman pertunjukan cahaya sempena Tahun Baharu di Menara Olimpik Beijing baru-baru ini. Paparannya mengakhiri Buletin Didik. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.